Salam, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi pada malam hari ini. Malam yang indah, kita masih diberi suatu kemurahan Tuhan, di mana kita masih boleh bersekutu bersama di dalam ibadah doa. Mari kita dengan segenap hati, sebelum kita memulai, kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan kita dengan pujian Chan Me Sancu Tarong Yao. Puji Tuhan yang mulia. Chan Me Sancu Tarong Yao. Puji Tuhan yang mulia, haleluya. Umat Tuhan memohon, haleluya. Malaikat sembah sujud, haleluya. Ku menerima kasih-Nya, haleluya. Langit bumi bergema, haleluya. Bersorak masyurkannya, haleluya. Sampai ke ujung bumi, haleluya. Tak hentinya puji Dia, haleluya. Puji Tuhan yang mulia, haleluya. Kan segala berkat-Nya, haleluya. Dia mengutus anaknya, haleluya. Kenapa tebusannya, haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, ya Abah, ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terpujilah namamu kekal selamanya di bumi dan di surga. Bapa, pada malam hari ini, di dalam persekutuan ibadah doa ini,
Kami bersama-sama rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati baik kedua hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, Evangelis Yudhistira dan penerjemah Bapak Ibrahim Sidik, juga kami semua yang ada di tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau mengurapi setiap daripada kami, sehingga melalui pemberitaan kebenaran firman-Mu, kami boleh semakin mengenal Engkau. Kami boleh semakin mengetahui, mengenal kebenaran dan kehendak-Mu. Sehingga hidup kami dapat dipergunakan bagi kemuliaan-Mu semata. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. 主内弟兄姐妹们平安 Kita bertemu kembali dalam ibadah kebaktian doa malam. 我们再次在这个祷告会里面再见。 Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. 我们再次的思想上帝 Minggu 的话 lalu 语 kita belajar tentang berpegang pada firman Tuhan. 上个礼拜我们谈论到持守上帝的话语。 Hari ini saya mau berbicara tentang hal yang baru. 今天我要谈一些新的事情。 Hal yang baru itu seringkali identik dengan hal-hal yang canggih. 新的事情好像跟这个先进的事情扯上关系。 Misalkan handphone terbaru pastilah lebih canggih dari handphone sebelumnya. 好像新的这个手机当然比旧的手机更先进。 Apalagi ke depan kita akan memasuki 5G. 特别是以后我们进入5G 的时代。 Makin kencang lagi sinyalnya. 我们的这个信号更加的这个强 Konon katanya kalau kecepatan 5G ini 据说5G 的这个速度 bisa mencapai 1 GB per second. 可能它的速度是每秒是1000兆， Atau 10 kali lipat dari kecepatan 4G. 或者是4G 的10倍 Canggih bukan Bapak Ibu? 非常的先进嘛。 Nah, berbicara soal handphone baru ini, 谈到这个新的手机呢， ada kebiasaan saya yang mungkin juga ada kemiripan dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Kemiripan dengan kebiasaan Bapak Ibu sekalian. 我有一个习惯，可能你也是一样的。 Bapak Ibu, saya ini orangnya ketika saya sudah mendapatkan yang baru, 弟兄姐妹，当我得到一个新的东西的时候， rasanya saya tidak mau lagi menggunakan barang yang lama. 好像我不再用旧的东西。 Misalkan handphone bagi saya. 比如说，对于手机来说， Saya tidak suka punya handphone banyak-banyak. 我不喜欢有很多的这个手机， Saya suka pakai handphone itu satu saja. 我只喜欢用一个手机， Tidak perlu ada handphone yang kedua, ketiga, keempat, dan lain-lainnya. 不需要有第二个、第三个或者第四个手机。 Jadi kalau beli handphone baru, 如果我买一个新的手机呢， saya akan pakai handphone baru yang saya beli itu dan terserah yang lama mau dibuang, dikasih ke orang, terserah. 然后我就用这个新的手机，旧的手机要给人或者要怎么样都无所谓了， Karena saya nggak mau pakai lagi. 因为我不要再用了， Saya cukup menggunakan satu handphone saja yang terbaru yang saya beli. 我只要用我刚刚买的新的手机。 Dan handphone itu saya pakai sampai rusak, sampai ketinggalan zaman, baru ganti yang baru 这 lagi. 个手机我一直使用到坏了或者已经淘汰了，我才换。 Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ada kaitannya dengan hal yang baru itu. 今天我们所思想的神的话语跟这个新的这个东西有关系， Kaitannya dengan yang baru dan yang lama. 就是有关于新跟旧的问题， Hal itu adalah tentang manusia baru dan manusia yang lama. 也就是有关系到新的人或者旧的人。 Bagaimana kita memperlakukan atau belajar pada hari ini tentang manusia lama dan manusia baru 今 ini? 天晚上我们要怎么样来看这个新的人或者旧的人？ Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayat yang ke-32. 我们来打开我们的圣经，记载在以弗所书第4章第17到32节。 Karena ayatnya cukup panjang, saya akan bacanya dalam bahasa 因为 Indonesia. 这段经文太长，我只用印尼文来读一遍。 Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap jauh dari kehidupan persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran.
Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu buat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memataikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaknya dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, 弟兄姐妹们， Tuhan mau agar kita hidup di dalamnya. 上帝有我们生活在他里面。 Ketika kita sudah percaya kepadanya, 当我们已经相信他， hidup di dalam Tuhan tidak bisa dengan kehidupan yang lama. 我们再不能够过旧的生活， Harus dengan kehidupan yang baru sebagai manusia yang baru. 我们要以新人的方式过新的生活。 Apa maksudnya manusia baru ini? 新的人是什么意思呢？ Manusia baru bukan berarti manusia diciptakan 2 kali dalam bentuk fisik. 新的人不是以肉体再一次的重建或者重造的这个 Main- 肉体的人， Melainkan lebih berujuk pada perubahan karakter sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. 这更着重于我们因信耶稣之后，我们的这个性格的改变。 Di mana orang itu tidak lagi hidup dalam dosa 这个人不再生活在罪恶当中， atau hidup diperhamba oleh dosa, melainkan telah dimerdekakan dari dosa. 或者再次被罪恶捆绑，而是被这个释放自由了， Lalu hidup kepada Allah serta memuliakan Allah di dalam seluruh aspek hidupnya. 而且以上帝成为我们生活的各个层面。 Kalau kita melihat di ayat yang ke-17 dan 18, 如果我们注意第17跟第18节的时候， jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. 我们不要再像外邦人或者不信主的人虚晃的形式。 Seperti apa hidup yang tidak mengenal Allah itu? 就是怎么样才称为不像这个虚妄的这个人呢？ Maksudnya adalah hidup yang jauh dari persekutuan dengan Allah. 也就是说，离上帝的这个离开上帝的人， Sejauh apa sih pentingnya persekutuan dengan 我 Allah? 们与上帝的相交通有何等的重要呢？ Persekutuan dengan Allah yang dimaksudkan di sini adalah ada 2 hal. 与上帝的相交通在这里有2个层面， Yaitu pertama, persekutuan secara personal dan kedua secara komunal. 也就是我们个人化的跟团体化的。 Secara personal, hidup kita sehari lepas sehari dibaharui oleh firman Tuhan. 个人化就是我们的生活每一天的由上帝来更新， Lalu relasi kita dengan Tuhan di dalam doa-doa pribadi kita. 而且跟上帝在我们的祷告当中有相交通。 Doa pribadi itu termasuk dalam bagian disiplin rohani juga, misalkan puasa, saat teduh, atau mimbar keluarga. 也就是说，在我们属灵的激励当中，比如说我们敬师，我们灵修，我们组织这个家庭祭坛。 Sebuah hubungan relasi dengan Tuhan antara diri kita dengan Tuhan secara langsung, direct langsung. 就是我们与上帝直接的关系跟交通。 Sedangkan persekutuan secara komunal adalah kehidupan berelasi kita sebagai tubuh Kristus. 而这个团体式的这个相交通，就是我们与基督的肢体的这个与神的相交通， Dengan Yesus sebagai kepala gerejanya. 以基督耶稣为教会的头。 Di sini perlu sekali agar kita memiliki konsep ibadah yang benar. 在这里，我们要有正确的这个崇拜的概念。
Ibadah, persekutuan bukanlah tempat untuk ajang eksis. 我们这个崇拜的概念不是表示存在的一个地方 Ibadah juga bukan tempat untuk mengisi waktu kosong kita. 我们崇拜也不是打发我们闲空的时间 Ibadah juga bukan sekedar ritual keagamaan yang kalau tidak kita jalankan, kita merasa berdosa. 这个崇拜也不是一个宗教仪式使我们如果我们不自行，我们感觉到犯罪。 Tetapi ibadah adalah cara hidup jemaat Tuhan bersama-sama untuk mengasihi Tuhan. 而这个崇拜的意思就是我们与上帝一起生活在一起，而爱神。 Tentang mengasihi Tuhan ini juga diajarkan oleh Bapak Gereja kita John Wesley. 约翰威斯理也教导我们这个生活。 John Wesley mengatakan tujuan akhir seorang Kristen adalah kesempurnaan hidup. 他教导我们说，一个基督徒的最终的这个生命就是追求完美的生命。 Apakah yang dimaksud kesempurnaan ini artinya tidak berdosa? 是不是这个完美的生命就是我们不再犯罪吗？ Tentu bukan. 不是的。 Tetapi kesempurnaan yang John Wesley maksudkan adalah kita semakin hari semakin mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi Tuhan. 他所谓的这个完美的生活，就是我们每一天生活能够互相相爱，与人互相相爱，就像我们爱上帝一样。 Dan kita mengasihi Tuhan sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri atau sesama kita. 我们爱上帝，就是像爱我们每一个人自己。 Dan oleh karena itu kita perlu komunitas. 因此，我们需要一个团体事情， Dan komunitas itu adalah gereja. 而这个事情或者团体就是教会。 Disinilah perbedaan mendasar manusia lama dan manusia baru sesungguhnya. 这就是我们新人跟旧人最基本的这个差别。 Surat Efesus ini adalah surat yang berisi banyak tentang bagaimana kita hidup setelah Yesus Kristus ada di hati kita. 这以弗所一直在强调，我们在有了基督的之后，耶稣的时候的生活是怎么样的。 Kata yang sering diulang dipakai dalam surat Efesus ini adalah tentang panggilan. 以弗所书时常出现的这个词句就是呼召， Lalu tentang hidup anak terang, 有关于光明之子， kesatuan jemaat, lalu dipersatukan, 教会的合一被合而为一， lalu menggambarkan antara Yesus dan jemaat sebagai hubungan suami istri. 也就是以基督跟我们的这个关系，就以新郎与新娘的这个比喻。 Sebuah dasar spiritualitas Kristen yang firman Tuhan ajarkan 神的话语教导我们的基本的基督教的灵命， di mana sebuah perubahan yang besar itu dimulai dari sebuah perubahan diri sendiri, 就是最大的改变是从怎么样改变自己而开始， yaitu hidup menjadi seorang yang baru. 也就是改变自己成为一个新的人。 Ketika kita ingin hidup dengan manusia baru kita, 当我们要以新的人来开始我们的生活的时候， kita harus terlebih dahulu menanggalkan manusia lama kita. 我们必须先把我们的旧人放下、脱下来。 Apa artinya menanggalkan? 脱下我们的旧人是什么意 Menanggalkan 思？ artinya tidak lagi menggunakan atau meninggalkan. 脱下的意思就是已经放弃或者不再使用了。 Jadi artinya meninggalkan manusia lama bukan hanya soal perilaku, Bapak Ibu. 如果因此脱下旧人，不单是指我们的行为， Manusia lama itu merujuk kepada siapa diri kita, 我们的旧人指定我们到底是怎么样的一个 yaitu 人。 perspektif hidup kita, sikap hidup kita, prioritas hidup kita, perasaan kita, dan perbuatan kita. 就是我们整个人的看法，我们的生活，我们的生活的态度，而且我们生活的这个最基本的重要点是什么？ Analogi yang paling tepat menggambarkan kebenaran ini adalah peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus. 最好的比喻就是以耶稣怎么样使拉撒路复活。 Ketika Lazarus itu mati, dia sudah mati selama 4 hari dan tubuhnya mulai membusuk dan bau. 当拉撒路已经死了4天之后，他的身体开始发 Lalu 臭 Tuhan 了， Yesus berfirman dan membangkitkan Lazarus dari kematian. 然后上帝就从这个死里使这个拉撒路复活。 Di dalam Yohanes 11 ayat 44 mencatat, 在约翰福音第11章44节告诉我们， orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. 那死人就出来，手脚裹着布，脸上包着布手巾。耶稣对他们说， Apa kalimat berikut yang Yesus Tuhan katakan? 耶稣接下来对他说， Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. 解开他的布，叫他走。 Bukalah kain-kain itu
解开这些布， tinggalkan baju kuburan itu. 放弃脱下他在坟墓的衣服， Copot baju itu karena itu baju untuk orang mati. 将他的衣服脱下来，因为那个是死人的衣服， Karena ia sekarang tidak lagi mati tetapi hidup. 因为他现在不再是死人，他是一个活人。 Kalau Anda dan saya yang tadinya dulunya adalah mati secara rohani. 如果以前你跟我在我们的属灵生命已经死了， Dan kita mendengar seruan Kristus membangkitkan kita dari kematian rohani kita. 然后我们听到上帝呼唤我们，叫我们从死里复活， Namun kita masih berjalan ke sana kemari dengan baju tanda kutip baju kuburan. 但是我们仍然穿着在坟墓里面的衣服走来走去的话， Pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan hidup kita. 一定在我们的生活里面有一些不对劲的事情。 Kita bukan orang mati. 我们不再是死人， Mengapa masih pakai baju mati? 为什么我们还穿死人的衣服呢？ Kita sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. 我们已经从这个罪恶的捆绑被释放了， Kita bukan lagi tahanan. 我们已经不再是囚犯。 Mengapa lagi pakai baju tahanan? 我们为什么在穿囚犯的衣服呢？ Tuhan Yesus berkata, 耶稣说 gantilah bajumu. 换你的衣服吧。 Namun kita cuma merapikan baju kita yang lama. 然而我们只是整理我们旧的衣服， Kita masih pakai baju yang lama lalu menambahkan aksesoris di baju 我 kita. 们仍然穿着旧的衣服，然后在上面放了一些配件。 Kita pakai pin, pakai dasi, ditutup dengan jaket. 我们放这个胸针，我们打领带，我们套上我们的外套。 Tapi lapisan bagian dalam baju kita, kita masih pakai baju yang lama. 但是我们里面还是穿着我们旧的衣服， Itu adalah gambaran Bapak Ibu. 这就是这个描述。 Yang artinya setelah mengenal Kristus dan mau menjadi orang Kristen, 也就是说，我们已经认识基督，成为基督徒之后， tapi kita masih memiliki sifat cinta uang. 但是我们仍然有贪爱钱财的这个本性， Kita masih terikat oleh pornografi, 我们还是在乎于这个事情方面， masih memandang rendah orang lain, 我们还看不起别人， masih suka mengumpat, orang yang egois, dan seterusnya. 我们还喜欢骂人，我们自私等等。 Bapak Ibu, itu ibaratkan menggunakan baju lama yang sudah rusak dan dengan menambahkan aksesoris-aksesoris lainnya agar kelihatan baru. 这就是等于我们仍然穿着旧的衣服，我们只不过放下一些配件，使我们看起来好像穿新的一样。 Padahal tetap lama. 仍旧是旧的。 Hidup yang telah dibenarkan dalam Kristus akan melahirkan kesucian hidup. 我们生活在基督的真理里面，就一定要有圣洁的生活， Melahirkan kecintaan terhadap Allah dan juga terhadap pekerjaan Allah. 产生我们对上帝的爱与对上帝工作的爱， Serta kebencian terhadap dosa. 而且我们能够厌恶或者恨恶罪恶。 Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. 在约翰一书2章15节告诉我们， Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。 Mari hari ini kita periksa diri kita. 现在让我们来审查我们自己， Kita yang mengaku kita Kristen, tetapi kita tidak pernah punya niat untuk meninggalkan dunia. 我们承认我们是基督徒，但是我们从来没有愿意离开这个世界的事情， Tidak ada kemauan untuk berubah. 我们没有意愿来改变， Maka kita perlu meragukan apakah sudah benar kekristenan kita. 我们要反省我们是不是真的是一个基督徒。 Jangan kita berpikir kalau kita sudah jadi anggota gereja, ikut pelayanan dalam gereja, maka semuanya sudah selesai Bapak Ibu. 我们不要以为我们参与教会的侍奉，我们成为教会的会友这一切都已经够了。 Saudara kasih dalam Tuhan, 主爱的弟兄姐妹们， perubahan gaya hidup adalah tanda dari keselamatan atau buah dari keselamatan. 我们生活的改变就是表示我们这个救恩的这个果子。 Dalam Efesus 4 ayat 24 Efesus 4 ayat 24 yang tadi kita baca, 从刚才我们所读的第24节里面， kita mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. 我们穿上新人，这新人是照作神的形象造的， Menurut kehendak Allah diciptakan oleh Allah. 按照神的旨意造的。 Manusia baru ini bukan usaha kita Bapak Ibu, 这不是我们的努力，
tapi telah diciptakan oleh Allah. 如果是上帝造的， Kita tidak dipintakan untuk mengajar hidup suci, 我们要被教导过着圣洁的生活， tapi Allah itu yang memberikan pada kita. 这是上帝给予我们的。 Kita mau dibentuk dan berubah. 我们要被塑造，我们要被改变。 Kalau misalkan diibaratkan sekolah, 如果以一个学校来做比喻的话， satu sekolah Allah dan kedua sekolah dunia. 第一的是神的学校，上帝的学校；第二个是属世的学校。 Sekolah Allah bukanlah performance oriented school atau sekolah yang orientasi pada penampilan. 神的学校不只注重这个学校的表面， Di mana muridnya dituntut mati-matian hidup suci. 里面的学生要求他很追求圣洁的生活。 Lalu nilainya dinilai oleh Allah dengan mendapatkan nilai tinggi atau gagal. 他的分数是神决定是成功或者失败， Tetapi di dalam sekolah Allah, 但是在神的学校， kurikulumnya bukan self-improvement program atau pengembangan diri. 他的这个课程不是我们自我发展的这个计划， Tapi kurikulumnya adalah grace based atau berdasar anugerah. 而他的这个课程是基于神的恩典。 Allah menciptakan manusia baru dan itu berarti semua perspektif, pikiran, perasaan, dan perilaku yang harus kenakan itu adalah Allah ciptakan. 上帝新造的人，也就是说，我们所有的观感、我们的思想、我们的感受，就是按照这个神的形象造的。 Kemampuan kita untuk hidup sebagai manusia baru bukan berdasar pada talenta. 我们活为新人的能力，不在乎于我们的天分和的天赋， Bukan juga berdasarkan pengalaman kita. 也不是在于我们的这个经验， Tetapi pada Kristus Yesus yang telah menghidupi hidup sempurna dalam ketaatan pada Allah, Bapa kita kepada kita. 而是在于基督已经为我们使命的这个基督里面， Kita mampu menjadi manusia baru karena Injil. 我们只能够成为新造的人，是因为福音。 Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， memang tidak mudah untuk menanggalkan manusia lama kita. 我们要唾弃我们的旧人，不是很容易的。 Kita perlu anugerah Tuhan. 我们需要上帝的恩典， Tetapi ketika Tuhan berikan anugerah kepada kita, 但是当上帝给予我们恩典之后， tapi kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan itu, 我们辜负了这个恩典， kita menganggap anugerah Tuhan itu sangat murahan, 我们当做这个是廉价的这个恩典， maka itu bukanlah respon yang tepat terhadap anugerah Tuhan. 这不是我们对上帝恩典最好的这个反应。 Mengapa orang sulit menanggalkan manusia lama mereka? 为什么一个人很难唾弃他的旧人？ Karena itu sudah menjadi kebiasaan. 因为这个已经成为他的习惯。 Seperti video yang akan kita lihat berikut ini. 就像我们接下来要所看的一些的影片。
Nah, Bapak Ibu sudah melihat videonya bukan? 你们已经看了这个影片， Ada yang tahu video ini bercerita tentang apa? 你们能够明白这个影片短片记载的是什么呢？ Video itu bercerita kalau manusia itu sifatnya ada ketergantungan. 这个告诉我们，我们的生活是有一个依赖性的， Sulit untuk melepaskan apa yang sudah mendarah daging. 我们很难唾弃那些已经生根蒂固的习惯。 Seperti video yang tadi kita lihat, 就像刚才我们看的这个短片， ibu di dalam video itu sudah kecanduan merajut. 这个妇女已经沉迷于这个针刺的这个针刺的这个嗜好， Sampai rajut itu dia tidak bisa lepas dan tidak mau lepas. 甚至她不能够放弃她的这个针绣。 Saudara-saudari, kebergantungan kepada apa? 弟兄姐妹，我们所依赖的是什么？ Mintalah Tuhan untuk memperbaharui kita sehari demi sehari. 我们要求上帝使我们的生活每日的能够更新， Seperti gereja di mana kita sama-sama dibentuk. 就像我们在教会里面怎么样被塑造。 Salah contohnya ada soal persembahan. 其中之一就是关于奉献。 Persembahan bukan saja sekedar memberi kita uang. 奉献不是只给予金钱而已， Persembahan adalah cara yang Tuhan berikan agar kita belajar untuk melepaskan dengan cara memberi. 透过奉献，上帝教导我们要给予。 Di luar komunitas kasih ini, 在这个爱的团契以外， orang berebut untuk menjadi nomor satu. 每一个人都要争取成为第一的。 Tapi dalam komunitas kasih kita belajar meneladani Kristus. 但是在爱的团契里面，我们学习怎么样效法基督。 Orang di luar komunitas kasih ini 在爱的团契的之外， berjuang untuk mendapat apa yang bisa saya dapatkan. 我们一直奋斗，想争取我们所能够得到的。 Tetapi di dalam komunitas kasih ini, 但是在爱的团契里 kita 面， diajarkan apa yang bisa saya berikan. 我们被教导我们要给予什么。 Ketika kita manusia jatuh dalam dosa, 当我们犯罪之后， apapun yang manusia lakukan adalah manusia tidak bisa tidak berbuat dosa. 我们不能够
使我们不再犯罪， Nah itulah manusia lama kita. 这就是我们的救人。 Tetapi anugerah Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus membuat hidup kita di dalam dosa menjadi bersih kembali, atau inilah manusia baru. 但是上帝的恩典跟耶稣基督的这个使命，使我们能够再重新的过做圣洁的生活，这就是新人。 Gereja atau komunitas kasih haruslah menjadi penolong dan tempat kita saling memperbaiki. 教会或者是爱的团体将成为我们互相帮助的一个使团， Tempat saling mengingatkan dan saling menguatkan. 就是我们互相提醒、互相支持， Sampai Tuhan Yesus kelak datang yang kedua kali. 一直到耶稣第二次的再来。 Lalu Bapak Ibu kita lihat di ayat yang ke-25 sampai ayat yang 32. 然后我们再来看第25到32节， Di sini jelas dikatakan hidup sebagai manusia baru itu tulis seperti apa. 这里告诉我们怎么样成为一个新造的人的爱的概念是什么？ Saya cepat saya list begitu ya, saya berikan kita lihat sama-sama. 我列下来 Ayat yang 25, buanglah dusta dan berkatalah benar. 第25就是我们不要再撒谎， Misalkan dikatakan jangan di depan baik tapi belakang kita mengutuk orang itu 也 contohnya. 也就是说我们在前面表现得很好，但是在后面却是不一样。 Lalu ayat 26, kalau kita marah, firman Tuhan tidak bilang jangan marah. 然后关于这个生气，上帝的话语不是叫我们不要生气， Tetapi kalau marah, jangan berbuat dosa. 而是叫我们生气却不要犯罪， Bahkan jangan sampai tunggu matahari terbenam. 甚至不要等到含怒到日落， Sehingga tidak membiarkan kesempatan pada iblis bekerja. 是因此不至于给魔鬼留地步。 Lalu ayat yang ke-28, 然后第28节， orang yang mencuri jangan mencuri lagi. 偷窃的不要再偷， Tapi mulailah untuk bekerja. 但是开始他的工作。 Ketika kita bekerja dengan jerih payah kita, 当我们努力工作的时候， sukacita yang kita rasakan ketika dengan tangan kita sendiri mendapatkannya, pasti akan kita mendapatkan berkat. 我们用我们的双手来争取得到我们的这个一切，我们会感到我们非常的喜乐。 Lalu kita juga bisa dengan tangan kita yang diberkati memberikan berkat untuk orang lain. 然后我们用我们被祝福的手，也成为别人的祝福。 Ayat yang ke-29, 第29节， gunakanlah mulut dengan berhikmat, 我们好好的、有智慧的利用我们的言语， bukan mengeluarkan kata-kata kotor, 不发出污秽的言语， tetapi dengan mulut yang sama harusnya memberi kekuatan, motivasi untuk orang yang mendengarkan kita. 用我们的话语鼓励别人，使别人听到。 Lalu ayat 30 sampai 32 itu tentang isi hati kita. 然后第30到32节谈到我们的内心， Dari dalam hati kita terpancar keluar. 从我们的内心发表出来。 Bapak Ibu bisa melihat bahwa menjadi manusia baru terdiri dari seluruh aspek hidup kita. 弟兄姐妹，我们从这里看到，成为一个新造的人，就是我们整个生活的各个的层面， Dari kepala sampai kaki, 从我们的头到我们的脚， sampai kedalaman hati juga sudah menjadi baru. 甚至我们的内心也成为一个新造的人。 Bagi saudara-saudari mungkin tidak biasa menyapa orang lain. 对于一些人可能不习惯跟别人打招呼， Ketika mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita belajar menyapa dengan tulus. 当我们听到这段神的话语之后，我们来学习怎么样跟别人打招呼。 Bagi saudara-saudari yang mungkin berpikiran apa yang bisa saya dapatkan ketika saya ke gereja ya? 对于一些人，可能他们有这样的一个思想，到底我来教会能够得到什么呢？ Hari ini mari kita belajar apa yang bisa saya berikan bagi gereja dan jemaat Tuhan. 那么从现在开始，我们来学习，我们能够给予教会的是什么？ Kita yang sudah percaya, terbiasa untuk didoakan, 我们信主的人，我们习惯别人为我们祷告， marilah belajar untuk mendoakan orang lain. 我们再一次的学习怎么样为别人祷告。 Itu juga adalah sebuah perubahan yang menjadi manusia baru di dalam Kristus. 这也就是我们成为一个新造的人的一个改变。 Kalau bagi saudara-saudari yang masih mempunyai sesuatu di dalam hati yang masih disimpan menjadi kebencian, 如果我们在我们心灵深处，我们还有存着一些的怨恨， firman Tuhan di ayat terakhir kita baca tadi mengatakan, 在最后的这段经文，神的话语告诉我们， sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, 上帝怎么样饶恕了我们，
maka kita berlakulah seperti 我 demikian. 们也要怎么样饶恕别人。 Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ini adalah proses kita bersama sebagai jemaat Tuhan di Game Iglesia. 我们就是在我们恩典堂弟兄姐妹互相的这个成长的过程。 Kiranya Roh Kudus terus mengingatkan kita akan firman Tuhan ini. 但愿圣灵时常提醒我们有关上帝的话语， Sehingga kita terus setiap minggunya, setiap hari dibersihkan, dikoreksi oleh rohnya dan anugerahnya. 因此圣灵继续洁净我们，使我们得到他的恩典。 Semakin menjadi manusia yang baru sehari lepas sehari. 我们每日能够日日的更新。 Tuhan Yesus mengasihi kita semua. 上帝爱我们每一个人。 Amin. 阿门。 Minta tetap dalam doa. 我们再次低头祷告，亲爱的天父上帝，我们了解，我们有时候我们只是不愿意脱下我们这个旧人，我们只是在我们这个旧的衣服上放下一些的装饰品，而不愿意脱下。今天晚上，主啊，透过你的话语，恳求着你叫我们愿意脱下我们的旧人，而是穿上你为我们预备的这个新人，叫我们日渐的更新，每日的更新，能够合乎主你的旨意，按照主你的旨意而行。你改变我们心意更新而变化。我们向主你仰望祷告，我们不能够靠自己的能力，我们无能为力，我们只靠主你的恩典。你的恩典随时与我们同在。如此祷告祈求，乃是奉靠耶稣基督的名求。阿门。 Amin. 谢谢。 Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, baik kita akan merespon firman Tuhan dengan menaikkan pujian. 一群大能的子民, aku membangun umat perkasa. 我有权一群大能子民，一群充满赞美的子民，他们要靠我领来我自己的义，并要荣耀我宝贵的名。主啊，兴起降临教会，使我们靠你坚固，成为合一，你的肢体，在你爱子的国里。Aku membangun umat perkasa dan yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan Roh-Mu dan yang memuliakan nama-Ku. Bangunkanlah gereja-Mu, agar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh anak-Mu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa pada malam hari ini, yang pertama kita akan mengucap syukur. Kita akan bersyukur kepada Tuhan masih menyertai kita hingga pada saat ini. Kita juga akan bersama-sama bersyukur karena kemurahannya, sehingga kita masih dapat tetap beribadah dan melayaninya. Kemudian kita akan bersyukur juga untuk segala pemeliharaan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik itu pekerjaan maupun kehidupan kita sehari-hari. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Bapa mulia nama-Mu. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas penyertaan-Mu yang selalu ya amin, ya dan amin. Tidak ada satu hari pun tanpa penyertaan-Mu ya Bapa. Kami mohon padamu, buatlah kami peka akan hadirat-Mu setiap saat. Sehingga kami tahu untuk selalu bersyukur kepada Engkau. Bapa, kami juga bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Sehingga pada hari ini kami boleh dilayakkan
Kami boleh datang ke hadapan Engkau untuk beribadah bersama-sama di dalam satu hati, mendengarkan firman-Mu, bahkan melayani Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan jiwa kami. Bapa, kami juga mengucap syukur atas segala pemeliharaan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami, baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga dan kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu ya Bapa, jika bukan karena Engkau yang menopang dengan kuasa dan kasih-Mu, maka kami tidak akan memiliki hari ini yang begitu indah, dapat bersekutu, memiliki relasi yang intim dengan Engkau. Sekali lagi kami bersyukur Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, kita akan kemudian berdoa untuk pergumulan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita akan berdoa untuk para pemimpin bangsa dan aparat keamanan, supaya dapat menjalankan fungsi dan tugas mereka dengan baik. Kita juga akan berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang terdampak virus corona, baik dalam hal kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi. Kita juga akan berdoa untuk kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, agar saling menghargai di dalam keberagaman dan terjalin perdamaian di dalam masyarakat. Bapa di sorga, kembali kami bersatu hati, berseru kepada Engkau. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa dan juga aparat keamanan yang ada di negara Indonesia ini, agar kiranya mereka diberikan hikmat, kemampuan, kebijaksanaan dan kekuatan yang daripada-Mu untuk dapat menjalankan fungsi mereka dan tugas mereka dengan baik di dalam menjaga stabilitas, keamanan dan perdamaian di negara Indonesia. Kami rindu ya Bapa, negara ini semakin hari boleh semakin bertumbuh. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa ini, bangsa Indonesia, dan juga negara-negara lain yang terpapar oleh virus corona. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati baik para pemimpinnya dan seluruh rakyat mereka, diberi kesehatan dan juga pertumbuhan ekonomi negara-negara mereka boleh kembali pulih, sehingga rakyat dan seluruh negara boleh kembali menjadi normal, boleh kembali melakukan kegiatan dan aktivitas mereka sehari-hari dengan tenang, dengan penuh kedamaian dan sukacita karena pemeliharaan yang daripada-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia. Bapa, Engkau tahu, karena itu adalah anugerah-Mu bahwa di Indonesia, salah satu negara yang terdiri dari begitu banyak suku, budaya, dan keragaman, termasuk juga agama. Bapa, kami mohon kepadamu, berilah negara ini, baik para pemimpin dan juga seluruh rakyat, kesadaran, kemampuan, serta kebijaksanaan untuk dapat hidup bertoleransi satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menghormati, sehingga perdamaian dapat tercipta di negara Indonesia, negara yang kita kasihi. Bapa, kami mohon campur tangan daripada-Mu
Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kemudian kita akan berdoa untuk gereja yang ada di Indonesia. Kita berdoa supaya hamba Tuhan dapat menyampaikan kebenaran Tuhan secara benar dan bertanggung jawab. Dan mereka dimampukan juga untuk membimbing, mengembalakan jemaat mereka untuk mengalami pertumbuhan rohani. Kita juga berdoa untuk setiap majelis, pengurus komisi, dan aktivis gereja. Kiranya mereka juga diberikan kesehatan, kerinduan, kekuatan di dalam melakukan dan melayani. Yang ketiga, kita akan juga berdoa untuk kesatuan hati daripada hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan di Indonesia dan juga seluruh dunia. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus, Bapa kami berdoa, berseru kepada Engkau. Kiranya Engkau memberikan hati yang takut dan gentar kepada para hamba Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikanlah mereka hati yang penuh dengan tanggung jawab ketika mereka menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu kebenaran-Mu dapat dipahami oleh setiap daripada anak-anak-Mu. Dan kiranya Engkau memampukan para hamba Tuhan juga di dalam membimbing dan juga mengembalakan para jemaat. Sehingga mereka boleh semakin hari, boleh semakin mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Mereka boleh mengalami pertumbuhan rohani seperti yang Engkau kehendaki, yaitu semakin serupa dengan-Mu. Bapa, kami juga berdoa, memohon kepada Engkau agar kiranya setiap majelis, pengurus komisi dan aktivis gereja, kiranya mereka yang dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa dan kekuatan mereka melayani Engkau, mereka diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi hikmat yang daripadamu. Terlebih-lebih sukacita di dalam melakukan pekerjaan-Mu dan melayani Engkau, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Bapa, kami juga berdoa untuk kesatuan hati hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja-Mu di Indonesia dan seluruh dunia. Kami berdoa, ya Bapa, berseru pada Engkau, mampukan kami untuk selalu sadar, mampukanlah kami sebagai para hamba Tuhan dan juga gereja-gereja Tuhan, kita memiliki hati yang mengasihi Engkau. Kita memiliki hati untuk dapat terus bersatu dengan kuasa Roh-Mu, ya Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama di dalam satu tubuh-Mu, Yesus Kristus, melakukan pekerjaan-Mu, berjuang bersama di dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kemudian kita akan berdoa untuk jemaat di gereja, jemaat-jemaat Tuhan. Kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang lansia dan jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yaitu jemaat yang sedang sakit. Kita juga akan berdoa untuk anggota jemaat yang sedang studi maupun bekerja di luar kota ataupun di luar negeri. Kiranya mereka diberkati dengan kesehatan yang baik dan kehidupan iman yang tetap terus dapat bertumbuh. Kita juga berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat akibat pandemi virus corona ini. Baik jemaat yang berpenghasilan harian maupun mereka yang memiliki usaha sendiri maupun yang bekerja di perusahaan lain. Bapa di surga, kembali kami berseru. Bapa, kami
mohon kepadamu. Kiranya Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di seluruh dunia ini. Kami berdoa juga terutama untuk jemaat-jemaat lansia ya Bapak. Mereka yang juga mengalami kelemahan tubuh, yang sakit ya Bapak. Di dunia ini Bapak kami sungguh sangat menderita. Apalagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh ya Bapak. Kami mohon kiranya Engkau memberkati mereka dengan kekuatan, dengan damai sejahtera sukacita yang daripadamu. Kiranya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jemaat-jemaat-Mu yang ada di seluruh dunia ini, Engkau sediakan. Karena Engkau adalah Bapa yang menyediakan bagi mereka yang membutuhkan. Engkau adalah Bapa yang terbaik. Bapa, kami juga berdoa untuk anggota jemaat kami dan juga anggota jemaat yang ada di luar sana, yang sedang studi maupun bekerja di luar kota dan di luar negeri. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Kiranya keluarga mereka juga Engkau berkati, hikmat-Mu, kekuatan, damai sejahtera menyertai mereka selalu. Dan kiranya Roh-Mu selalu memampukan mereka untuk dapat terus bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Kemudian kami juga berdoa memohon padamu Bapa. Akibat pandemi virus corona ini, Engkau adalah Bapa yang Maha Tahu. Kondisi ekonomi dari para jemaat banyak sekali yang mengalami kesusahan, mengalami pergumulan. Baik mereka yang berpenghasilan harian, yang memiliki usaha sendiri, maupun yang bekerja ya Bapa. Engkau Bapa yang Maha Tahu. Kami mau serahkan perekonomian para jemaat kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu sebab Engkau yang memelihara kami. Engkaulah Bapa kami, satu-satunya di surga yang terbaik. Sekali lagi kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita akan berdoa untuk pribadi kita masing-masing. Kita berdoa kiranya Tuhan memberkati kita dengan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan untuk terus beriman kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita senantiasa hadir di dalam hidup dan keluarga kita. Kiranya iman kerohanian kita boleh terus bertumbuh dan semakin giat bekerja serta melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas anugerah dan kebaikan. Berdoa ya Bapa, berikan kekuatan untuk bekerja. Kiranya kami semakin terus beriman teguh di dalam segala keadaan dan kondisi. Kami rindu ya Bapa untuk tetap bersyukur bersama Engkau. Kiranya damai sejahtera dan sukacita senantiasa menyertai kami dan keluarga kami seperti yang Kau janji. Terakhir kami mohon padamu ya Allah, kiranya iman kerohanian kita boleh terus selalu melayani bagi kemuliaan-Mu sampai dalam nama Yesus. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，
如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Doa berkat. Bapak Ibu Saudara, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.